Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Huago. Sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Huago channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang. Dan kita akan tengok berita gempa ini sekarang juga. Muhyiddin belum menang, Anwar juga tidak kalah, cuma Mahathir kian tersisih. Artikel ini disyairkan dari Syabrin.com. Jom kita tengok. Ramai terlihat kecewa dengan keputusan Pakatan Harapan menolak undi belah bahagi bagi pengundian peringkat dasar Pelajawan 2021 semalam sehingga menyebabkan ia diluluskan hanya berdasarkan kuatnya suara ahli-ahli parlimen yang menyokong. Sehubungan itu, tidak kurang yang menyalahkan Anwar Ibrahim atas kegagalan menolak belanjawan tersebut. Mereka itu, sebahagian besarnya penyokong Pakatan Harapan sendiri dengan lantang menepelak dan mengecam Anwar sehingga menyerik kepada andaian bahawa Presiden PKR itu sudah tidak layak lagi untuk diangkat sebagai calon Perdana Menteri. Hakikatnya, walaupun belanjawan telah diluluskan di peringkat dasar semalam, ini tidak bermakna belanjawan 2021 telah lulus dan perjuangan blok pembangkang untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin sudah berakhir. Kelulusan semalam hanyalah untuk bacaan kali kedua dan bermula Isnin nanti akan bermula perbahasan yang diikuti pengundian di peringkat jawatan kuasa atau kementerian. Seterusnya akan dilakukan bacaan kali ketiga serta pengundian sekali lagi. Selepas lulus semua pengundian itu, barulah dikira belanjawan 2021 telah diluluskan untuk dibawa ke Dewan Negara bagi pengesahan. Seterusnya boleh dibawa untuk perkenan yang di-Pertuan Agong. Dalam erti kata lain, Muhyiddin belum lagi boleh diisytiharkan menang dalam perjuangan belanjawan ini dan Anwar atau juga tidak kalah secara mutlak. Perjuangan masih diteruskan dan laluan untuk belanjawan ini diluluskan masih lagi panjang, malah boleh dikatakan tetap berliku. Walaupun penolakan jika dilakukan semalam adalah baik untuk memberi gambaran bahawa Anwar dan Pakatan Harapan tidak berkompromi dengan kedudukan kerajaan yang tiada keabsahan serta majoritinya diragui. Tetapi persoalan penting harus difikirkan. Apakah kemenangan boleh diperolehi? Memandangkan Barisan Nasional telah membuat ketetapan menyokong belanjawan di saat-saat akhir berikutan tuntutan pengeluaran KWSP akhirnya dipenuhi oleh kerajaan. Sebelum ini, selain Tengku Razali Hamzah yang dilaporkan hampir pasti berkecuali, beberapa ahli parlimen Barisan Nasional khususnya Najib Razak dan yang lain-lain juga cenderung untuk menolak belanjawan kiranya tuntutan yang mereka minta tidak dipenuhi. Malah, dalam perbahasan, Najib dan Anwar senada bahawa sokongan mereka terhadap belanjawan adalah mengambil kira sama ada kerajaan sedia memenuhi tuntutan berkaitan KWSP, moratorium wajib 6 bulan lagi serta dana untuk propaganda jasa dimansuhkan. Makanya, oleh kerana tuntutan itu sedia dipenuhi kerajaan, Najib selaku pengerusi BNBBC dan Zahid Hamidi atas kapasiti pengerusi Barisan Nasional mengambil keputusan untuk menyokong belanjawan itu. Apabila tuntutan itu dipenuhi, bererti bukan saja desakan Najib dan Barisan Nasional telah dipenuhi kerajaan, bahkan desakan Anwar juga turut didengari. Bayangkan, apa jadi setelah tuntutan itu dipenuhi kerajaan, tetapi Anwar masih juga bersikap menolak belanjawan. Sudah pasti beliau akan dikecam dan dianggap tidak mengambil kira keperluan rakyat dan dinilai secara sembrono menolak belanjawan.
Lebih-lebih lagi, berdasarkan Barisan Nasional sendiri menyokong belanjawan, penolakan Anwar dan Pakatan Harapan jauh sekali untuk membuahkan kejayaan. Dengan kalah di peringkat dasar lagi, ia akan lebih menyukarkan jika Anwar berhasrat untuk terus menolak belanjawan di peringkat jawatan kuasa atau selepas bacaan kali ketiga nanti. Tetapi, dengan membiarkan belanjawan diluluskan di peringkat dasar terlebih dahulu, Anwar dan Pakatan Harapan boleh memfokuskan perjuangan mereka selepas ini untuk peringkat jawatan kuasa atau kementerian serta membangkitkan isu-isu peruntukan tidak perlu atau yang tiada kaitan dengan COVID-19 seterusnya, memohon pengundian belah bahagi bagi tujuan tersebut. Harus difahami, ada berpuluh-puluh perbahasan di peringkat jawatan kuasa atau kementerian bermula Isnin ini, dan jika kerajaan tidak mendengar semua bantahan yang disuarakan, kemungkinan ada yang gagal diluluskan lantaran tidak mustahil ada ahli Parlimen Barisan Nasional turut tidak setuju dengan beberapa perkara dalam belanjawan di peringkat jawatan kuasa. Dalam posting di laman Facebooknya malam tadi, Najib juga menyatakan beliau masih menunggu butiran lanjut mengenai pengeluaran KWSP yang dibenarkan kerajaan dan membayangkan tidak teragak-agaknya untuk menolaknya di peringkat jawatan kuasa jika kebenaran yang diberikan kerajaan masih tidak memenuhi sebagaimana yang diminta. Selain itu, strategi menolak pengundian di peringkat dasar semalam juga bermakna Anwar tidak mendedahkan angka sebenar sokongan yang dimilikinya. Menyembunyikan buat sementara perkara itu akan menjadikan Muhyiddin sentiasa dalam keadaan tidak menentu dan resah yang berpanjangan. Ia turut menjadikan Muhyiddin sentiasa bergantung untuk sentiasa memenuhi tuntutan Najib dan Barisan Nasional bagi memastikan kerajaan pimpinannya tidak ditumbangkan. Akhirnya, keadaan itu menjadikan UMNO dan Barisan Nasional terus menekan Muhyiddin sehingga pilihan raya umum akan datang. Dalam waktu yang sama, sementara Anwar sebelum ini telah menghadap Agong dengan membawa surat sokongan daripada Najib dan Zahid Hamidi, lulusnya belanjawan semalam tidak bermakna usaha mahu mengambil alih kerajaan sudah berakhir. Perkara boleh terus berlaku bila-bila masa, sama ada ketika sidang parlimen ini tengah berjalan atau selepasnya nanti. Sekali lagi, ini juga menimbulkan keresahan dan jiwa kacau buat Muhyiddin. Yang nyata, selain Muhyiddin belum menang dan Anwar juga belum kalah, hanya Tun Mahathir Mohamad yang jelas tersandung semalam kerana terbukti beliau semakin tiada sokongan, tersisih dan tidak relevan lagi untuk kembali sebagai Perdana Menteri buat kali ketiga. Sebab itu, tidak heran selain Tun Mahathir, para pentadbir bekas Perdana Menteri itu juga jadi agak emosi dan melenting dengan strategi Anwar semalam. Hakikatnya, Anwar bukan saja telah berjaya menjadikan Tun Mahathir termalu sendiri kerana sokongan terbukti amat kecil di belakangnya, ia juga menunjukkan Presiden PKR itu lebih ke depan dalam permainan strategi politik. Kemarahan Tun Mahathir lewat petang semalam melalui tulisannya dengan menembak wakil rakyat pembangkang kerana menolak undi belah bahagi adalah bukti jiwanya sedang sengsara dan terluka. Sementara Anwar kekal tidak melayan walau sepatah cecehan Tun Mahathir terhadapnya, tetapi dalam diam-diam beliau membuktikan kehebatannya. Artikel ini oleh Shabrin.com. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan tengok perkembangan politik semasa kita tentang belanjawan 2021 pada video yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian.
Terima kasih. Jumpa lagi.